第10任首相安华上台1周年，朝野议员如何评价昌明政府的表现呢？是赞得多还是谈得多？让我们马上到国会来听听议员们说说昌明政府有哪些做得好的地方。Kejayaan terbesar ialah untuk memastikan kestabilan politik dan juga perpaduan rakyat dan negara dapat dikekalkan. Kerana kita hadapi satu cabaran yang agak besar daripada golongan ekstremis dan rasis yang mainkan isu 3R tak habis-habis. Kita sedang menghadapi pelbagai kemelut. Jadi kalau nak kata kejayaan, saya kena carilah yang satu kejayaan. Kalau sekiranya kita buat 1000 bangunan tinggi mencecah di awan, tiba-tiba beras naik harga, barang naik harga, rakyat dia tak peduli. Sebab buat bangunan tu dia tak untung apa baginya. Yang dia untung ialah kalau barang turun harga, beras turun harga, itu ialah keuntungan. I think one of the biggest achievements that I can think of off the top of my head would be, decriminalizing suicide. Because at first, just the idea of punishing someone who's already in that state of mind, it's just very inhumane. So pushing forward, that's definitely one of the biggest achievements that I can think of right now, amongst many. Pemerkasaan institusi parlimen yang telah dilaksanakan di bawah kerajaan ini dengan speaker yang baru ini, sudah tentu bukanlah speaker ni part of the government per se, tetapi dalam 1 tahun ini saya lihat itu yang paling ketara pada saya sebagai seorang ahli parlimen. Reformasi institusi yang kita nampak asas kepada ekonomi kita sedang di depan mata kita sendiri dengan sedang dipinda, dirubah, dirungkai semula dan dibina semula. Dan ini adalah sesuatu yang sangat asas, dan kalau asasnya stabil dan cantik dan elok, yang lain dia akan datang secara semula jadi. Dari segi kejayaan terbesar, saya rasa adalah untuk memberikan keyakinan kepada rakyat dan kepada antarabangsa bahawa Malaysia sebuah negara yang baik, stabil, sedang ke arah melaksanakan perubahan-perubahan dasar dan mementingkan dari segi agenda rakyat. Kerajaan Madani ini berjaya menyekat kritikan-kritikan pembangkang kepada Perdana Menteri lah. Itu kejayaannya. Sebab banyakkan disaman apa semua dan dihantar polis melalui AKKD ke rumah. Itu adalah semua langkah-langkah yang menunjukkan kejayaan kerajaan Madani ini. Setakat ni saya tak nampak. Planning mungkin ada, tapi execution tak ada. Jadi saya tak nampak lagi kejayaan. Sebab kalau kita lihat, harga barang masih mahal. Ekonomi pun tak menentu. 看来政府议员对政府的表现赞赏有加，但在野党议员不是拒绝多谈，就是冷嘲热讽。那么政府又有哪些地方做得不足呢？ Pertama nilai duit, nilai ringgit kita. Ada faktor kata nilai ringgit kerana faktor-faktor luar. Tapi setiap kali waktu kita dulu pun diserang kerana faktor nilai ringgit jatuh. Dan kita rasa ini paling bawah sekali, paling teruk nilai ringgit kita. Yang kedua, apakah isu makanan, harga barang kita selesai? Rakyat, harga barang makin naik. Tak selesai. Bahkan isu yang satu masa dulu tak jadi isu, contoh beras, bekalan beras. Sebelum tak pernah jadi isu bekalan beras. Kenapa tiba-tiba zaman ni jadi masalah? Sebenarnya kita lihat banyak subsidi rakyat dikurangkan. Jadi saya nak sebut secara tak langsung, walaupun sudah 1 tahun berlalu, Kerajaan Madani saya tidak dapat melihat bahawa dia dapat menyelesaikan masalah rakyat dalam situasi rakyat sangat tertekan dengan kos sara hidup yang sangat tinggi, dengan kita lihat harga barang yang sangat mahal. Rakyat sangat mengeluhlah. Tapi sampai sekarang tak ada lagi faktor wow yang boleh nak memperstabilkan kedudukan kewangan yang dia memberi kesan yang besar kepada ekonomi cycle, terutamanya kepada pengguna yang menggunakan barang-barang isi rumah. Jadi bagaimana kita nak terjemahkan pelaburan yang masuk, kerajaan yang stabil ini, ekonomi yang semakin mengembang dan sebagainya, kepada apa yang dapat dirasai oleh rakyat di bawah.
Itu saya rasa kekurangan yang masih kita belum ataupun kerajaan ini masih belum dapat laksanakan. Bear in mind that this government's it's not even a year yet. Belum lagi sampai 1 tahun ya. But yeah, with all of the challenges that they had, we have to tackle it step by step. And also, let's not forget, the past 3 years during COVID lockdowns and so forth, that itself had tremendous effects to everyone, the society, the country, in every single term, economy, healthcare, and also education. So there's a lot of things that need to be done. So it's a step-by-step process. Kegagalan ni sering kali bukan saya cakap, satu orang cakap, ini rakyat cakap. Ini bahaya. Saya ni bukan saya cakap, ini rakyat cakap. Kalau saya akan cakap kepada you apa yang rakyat cakap. 那么议员们对政府未来几年的工作有什么建议吗？ Saya yakin sekiranya kita berikan tumpuan kepada efisiensi, kita berikan tumpuan kepada kecekapan dan juga kepada mereka yang berkemampuan, dan bukanlah kepada kroni-kroni. Saya percaya kita dapat memastikan ekonomi kita terus maju dan rakyat boleh makmur. Definitely, currently right now being in Parliament, I think one of the things that we need to improve would be, making sure that there's an ethical code of conduct being adhered to and respected in the hall. That way, then we can push for more logical and important debates that can be carried on rather than just the hurling insults and focusing too much on race, religion. Let's talk about the economy, let's talk about healthcare, let's talk about education first and foremost. Kena fokus tumpu kepada dasar-dasar ini supaya dia memberikan hasil, menampakkan hasil dan bertahan dengan dasar-dasar ini. Dia mungkin tidak popular, tapi kalau betul-betul dipertahankan, fokus tumpu, saya percaya dalam masa setahun, 2 tahun, dia akan memberikan hasil. Pada masa itu, kalau kita tengok nanti kepada rakyat yang mungkin banyak songel ya, banyak serangnya, banyak aduan kegusaran, dia akan bereda. Ya, dan oleh kerana itu saya rasa ini antara perkara yang kerajaan kena tumpu sungguh-sungguh, dasar-dasar yang ada, pastikan dianya memberikan hasil dan membuahkan hasil. Yang paling penting sebenarnya penerangan kepada rakyat di bawah itu tentang apa yang Malaysia Madani cuba untuk bawa, apa hasrat yang cuba dibuat oleh kerajaan. Penerangan kepada rakyat yang perlu diperhebat lagi oleh kerajaan pada hari ini. Terima kasih, Abi. Okay, alright. Okay, thank you so much.